wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya pada pagi subuh hari Isnin. Alhamdulillah, sempena cuti umum. Baru-baru ini negara kita ataupun sebahagian daripada negeri kita mengadakan, orang panggil pilihan raya lah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi yang barakah ini sempena dengan orang kata baru-baru ni kita keluar mengundi dan sebagainya. Jadi hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan kepada kita untuk cuti, dan kita ambil kesempatan ini adalah untuk kita menghidupkan, untuk kita membicarakan sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kedudukan kita, keberadaan kita tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam kita sebentar tadi yang memimpin mengetuai solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, adik kita ataupun pelajar kita dengan begitu tenang. Alhamdulillah, wirid yang dibacakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah ibadah kita ataupun solat fardu subuh kita sebentar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kita akan kupaskan satu tajuk yang begitu baik pada pagi yang barakah ini, tidak lain dan tidak bukan yang diberikan kepada Ustaz, iaitulah tajuk berkisarkan berkenaan dengan nikmat Islam dan iman. Bila sebut Islam dan iman ni satu benda yang paling besar sekali. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, sehingga dalam kitab sebut ada 300 lebih, sebilangan sebut 313 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah. Boleh belah bulan terbahagi kepada dua. Apa lagi? Boleh kita katakan keluar air celah-celah jari tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Tetapi hanya satu sahaja, satu-satu mukjizat, satu-satu kelebihan, satu-satu benda yang mencari adat Nabi tak boleh buat. Apa dia? Iaitulah ajak ataupun pilih ataupun nak seseorang itu tadi peluk Islam dan iman. Ini Nabi tak boleh buat. Satu ni je Nabi tak boleh buat. Lain semua insya-Allah. Bahkan dalam hadis cerita tidak ada satu kelebihan mukjizat Nabi-Nabi Rasul-Rasul lain boleh menandingi mukjizat Rasulullah. Tak ada. Mukjizat Nabi lah yang paling tip-top sekali. Apa mukjizat yang Nabi ada? Tidak akan ada satu mukjizat lain daripada Nabi-Nabi yang lain boleh menandingi mukjizat Rasulullah. Contoh macam Ustaz kata tadi apa? Air boleh keluar celah-celah jari. Tak ada. Tongkat Nabi Musa saja, selain boleh bertukar jadi ular, Nabi Musa kalau berjalan mana-mana, dia ketuk bahagian batu, ketuk bahagian tanah yang gersang, ketuk bahagian tanah yang kita katakan dah berapa lama kemarau. Nabi Allah Musa AS sampai dia ketuk, boleh keluar pancut air. Tongkat Nabi Musa. Akal relevan. Sebab memang tempat dekat tanah, betul. Memang bawah, betul. Kalau hujan pun dia turun dekat bawah.
kalau orang Kelantan kebanyakannya dia boring, cari air. Nah, kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kata kawasannya tak ada air dengan baik, dia cari air sendiri dekat bawah, dia pakai generator, dia pakai pump. Memang ada air kat bawah. Nah, cuma berapa dalam saja. Ada yang berapa meter, ada yang berapa meter. Logik akalnya boleh terima, pergi dekat mana-mana tumpung pancut air. Dalam batu tumpung pancut air. Nah, tak heran air terjun kita. Tapi tak bolehlah ada orang lain buat. Tapi mukjizat Rasulullah boleh keluarkan air celah-celah jari ni. Pung pancut. Siapa dia boleh buat keluarkan air celah-celah jari ni? Belum ada lagi tuan-tuan. Betul tak? Belum ada lagi orang kata mana-mana manusia yang boleh keluarkan air celah jari ni. Air peluh tu lain tu. Kan? Air peluh jangan kira ustaz, banyak peluh ustaz. Bukan, ni air yang memancut-mancut. Itulah kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk pelukkan Islam dan iman, siapa dia? Bapa saudara Nabi paling Nabi kasih. Siapa dia? Yang paling Nabi kasih sampai ke sudah tak boleh peluk Islam. Siapa dia? Abu Talib. Nah, Nabi kasih tu. Abu Lahab pun bapa saudara Nabi, tapi dia jahat sungguh. Dia zahir. Tu Allah Taala rakam dalam Al-Quran tu apa? Tabbat siada abi lahabi wa tab. Abu Lahab ni dia, isteri dia, Allah Ta'ala campak di dalam azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapa saudara Nabi, adik-beradik dengan ayah Nabi Abdullah. Sama dengan kita kata Abu Talib tadi, adik-beradik dengan ayah Nabi juga. Tapi Abu Talib walaupun dia tak peluk Islam, dia tak menyakiti, dia tak khianat. Nah, dia tak perdajalkan orang, dia tak ada caci maki, tak ada. Tapi Abu Lahab jangan. Dia partner dengan bini dia. Nah, sihir Nabi, khianat Nabi, tipu Nabi, fitnah Nabi, segala macam. Betul Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran, tabbat siada abi lahab wa tab. Berapa kali Nabi minta kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi minta, ya Allah, berikanlah kelebihan kepada Abu Talib untuk peluk Islam. Sampai sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak perkenankan. Bukan tak perkenan tu dengan makna tolak, bukan. Sesungguhnya taufik dan hidayah, iman dan Islam tu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Sampai akhir sudah. Abu Talib ni sayang sungguhlah kepada Nabi. Macam kita lah. Kan? Kadang-kadang ada tak daripada kalangan ahli keluarga kita berat nak suruh semayang. Tak kira lah siapa-siapa. Sepupu kita ke, dua pupu ke, kadang-kadang ngam dengan kita. Tapi kalau suruh solat, ya Allah, kalau suruh tutup aurat, Allah, tapi belanja orang, apa lagi? Sedekah, apa lagi? Tip top, khidmat tenaga dia, kudrat dia. Tapi time tiba waktu solat, caples dia begini. Tak apa, ustaz solat dah dulu. Ustaz solat dulu. Nah, sebab tu taufik dan hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kena cari. Nah, usaha kita dakwah sahaja. Dia nak datang tak nak datang. Macam ustaz 2 bulan yang lepas, ustaz tambah belakang dapur, tambah renovate, tambah dapur. Nah, jadi waktu buatlah rumah ustaz. Nak cerita bab nikmat iman dan Islam ni, bukan semua orang boleh dapat. Hanya ada orang nama berdasarkan Islam saja, tapi apa yang Islam praktiskan, dia tidak. Inna dina indallahi Islam. Dia tidak praktiskan, tak bawa dalam hidup dia. Nah, terutama bab solat kan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amali. Pertama, cerita banyak jangan. Aku nilai solat dulu, kata Allah. Tengok tu dulu. Jadi ustaz waktu tambah rumah tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang tiba waktu zuhur tu ustaz pergilah surau. Nah, sebab dekat rumah tu ada surau lah. Awak tu pun tengah buat, wak makan dulu wak. Kadang-kadang mungkin kita tengok wak tu macam dia ada kerja ke, ataupun dia tak selesa ke, ataupun nak makan tengah hari ke. Nah, ustaz zuhur biasa ustaz pergilah surau. Kadang-kadang kita datang kan, orang renovation ni,
Jangan serah bulat-bulat. Nah, serah bulat-bulat, jengkreng kita. Nah, 2 minggu tak datang tengok rumah kita. Kau tengok dah terbalik-terbalik rumah kau dia buat je. Nah, walaupun dah serahkan pada dia pun kena tengok juga. Nah, bagian-bagian buat. Kat sini pelak, kat sini itu ini. Kena tengok. Nah, Ustaz kadang-kadang 2 hari sekali datang lah. Dulu lah 2 bulan lepas, 3 bulan lepas. Nah, kadang-kadang datang tengok, okey. Tiba waktu asar, Zuhur tu Ustaz okey lagi. Nah, kalau tak ada apa-apa kerja, kadang-kadang Ustaz datang Zuhur sampai asar, lepas asar Ustaz gerak. Nah, jadi Zuhur kadang-kadang Ustaz pergi surau. Nah, Ustaz tengok waktu asar, pukul 5 suku tu biasa dia dah siap nak balik dah. Nah, Wak dia nak balik dah. Kadang Ustaz kata, Wak, jom Wak, berhenti dulu lah Wak, kita pergi solat dekat surau dulu. Enggak apa-apa Pak Ustaz, pergi dulu Pak Ustaz, enggak apa-apa. Nah, okey pun Ustaz pun pergilah. Nah, dia tak nak ikut sekali. Esok lusa tu Ustaz kata, tak apalah, solat jemaah dekat rumah je lah. Nah, saja mungkin dia ada, yalah, tak selesa ke apa ke, semayang kat rumah je lah. Nah, Ustaz pun ajak lagi kedua. Wak, berhenti dulu Wak, udah jam 5 ni Wak, udah jam 5, udah masuk asar ni Wak. Enggak apa-apa Pak Ustaz, dikit aja lagi, dia kata. Okey dah. Nah, Ustaz ajak lagi hari ketiga. Biasa Ustaz ajak asar. Sebab kadang-kadang Zuhur tu dia nak makan tengah hari, kadang-kadang kan dia bawa bekal dia. Nah, Wak, nah, berhenti dulu Wak, ni asar ni. Nah, kadang-kadang pukul 5 suku. Wak balik biasa pukul 5 kan? Biasa pukul 5, pukul 8 dah sampai dah 8 pagi. Nah, Wak pukul 5 dah. Jom, solat dulu. Hari ketiga dia, Wak, enggak apa-apa Pak Ustaz. Bukankah Pak Ustaz itu udah ajakin saya, urusan Pak Ustaz itu udah selesai. Dia ceramah aku pula. Nah, nampak kan? Bukankah Pak Ustaz udah beritahu sama saya, udah bilang sama saya, nah, udah mau solat. Nah, enggak apa-apa Pak Ustaz, itu urusannya udah selesai di pihak Pak Ustaz. Tu kata, dalam dia tukang, dia ulama juga. Nah, nak gambarkan tuan-tuan taufik dan hidayah. Nah, Ustaz katalah, duduk buat rumah Ustaz ni janganlah sampai tak solat. Ustaz pun nak tumpang barakah Wak juga. Nah, dia kadang-kadang ceritalah, dia pergi buat rumah orang ni, orang tu tak bayar. Dia ikut orang ni tak bayar. Nah, lebih-lebih kurang dah nak siap, rumah belakang tambah dapur tu, Ustaz tegur lah ni. Macam mana orang tak tipu Wak? Nah, hubungan dengan Allah pun Wak buat lebih kurangnya. Nah, sebab tu Allah Ta'ala pun sempitkan rezeki Wak. Orang kencing Wak, orang tipu Wak, orang kata nak bayar, tak bayar. Sebab apa? Sebab hubungan Wak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu lebih kurang mudah-mudah. Rasa nak semayang, rasa tak nak semayang, tak apalah. Nanti-nantilah dulu. Sebab apa? Sebab itulah dikatakan bahawasanya dalam hadis menyebut hubungan tali kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah solat. Nah, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hadirin hadirat sekalian, taufik dan hidayah milik Allah. Berapa kali Nabi dakwah? Abu Talib, kalau kita lah Pak Ngah, tengoklah ajaran saya bawa ni Pak Ngah. Pak Ngah tak ikut ke? Pak Ngah dah nampak dah, orang dah mula ikut saya. Nah, saya bawa risalah yang betul. Kata Abu Talib ni dalam kitab Badrut Tamam, bagaimana mungkin aku ikut engkau wahai Muhammad? Bagaimana mungkin aku ikut? Sebab aku di kota Mekah ni pengaruh aku kuat. Tiba-tiba engkau yang baru datang, baru besar, engkau nak suruh aku ikut. Dia mari sikit sifat ego. Nah, dia mari sikit sifat takabur. Sebab orang dah lama ikut saya, tiba-tiba saya nak ikut awak pula. Awak siapa? Umpamanya kan, kadang-kadang kita tegur daripada sebahagian daripada kita kan. Nah, contohlah pentadbiran masjid ke, surau ke. Nah, kita tegur kan. Ada apa-apa perkara kita bincanglah dulu. Dia melenting. Nah, ada kata, kalau macam baru-baru ni kita buat korban. Nah, Ustaz ada pengalaman. Bila kita buat ibadah korban, haram untuk kita bagi upah daging tu kepada mana-mana petugas. Bagi upah. Sebut upah. Daging korban tu sebut upah. Ustaz sembelih dekat surau kami ni, Ustaz ni upah daging. Haram. Tak boleh dinisbahkan dengan upah. Nah, Ustaz petugas nombor apa Ustaz lembu nombor 1 kan? Ustaz ni upah. Sebab Ustaz tukar lapah tadi. Haram.
Jangan sebut upah. Nak bagi ustaz, ustaz sembelih dekat surau kita 5 ekor. Ustaz, ni ada hadiah sikit. Nah, ni ada sagu hati sikit. Ustaz, ni ada sumbangan sikit. Daging kurban tu. Jangan sebut upah, kerana haram dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Apabila dah buat sembelihan kurban, sama ada tukang lapar, sama ada juru sembelih, ataupun pihak pengurusan, dia sebutkan, ustaz, ni ustaz punya upah, ustaz, ini ustaz punya pihak pengurusan punya upah. Haram. Daging kurban tu jangan diberikan atas jalan upah, kerana tidak ada upah. Nah, ni program harian umat Islam, program tahunan umat Islam ni. Jangan ada istilah upah kerana hukumnya haram. Mulut tu jaga. Adalah beberapa orang, ustaz, itulah kami dah biasa dah ustaz, memang bagi upah ustaz. Ustaz pula tiba-tiba datang sini kata tak boleh pula. Nampak? Nah, tak boleh pula. Kenapa pula ustaz? Tak, ustaz kata bagi tu boleh. Sebut dengan nisbah upah tu yang haram dalam kitab Matla'ul Badrin. Sebut sebab apa? Sebab dalam pada ibadah korban tidak ada istilah upah. Jadi sebab tu bila mana kata Abu Talib ni tadi, dia dalam keadaan rasa diri dia lebih. Diri dia tu lebih. Macam mana aku nak ikut engkau? Nah, sedangkan apa? Sedangkan aku dah bertapak di sini lagi dah. Nampak? Sedangkan ada keegoan. Macam suami isteri kita lah. Betul? Kadang-kadang ego. Betul tak? Ibu-ibu ayah-ayah, salah satu bergaduh, salah satu kelahi, dia mesti punya ada kelahi. Jarang tak ada kelahi. Nah, sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab pun bini dia. Nah, sahabat datang nak pergi mengadu. Masa tu Sayyidina Abu Bakar meninggal dah, wafat dah. Rasulullah awal lagi lah. Nah, datang nak mengadu pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ulama-ulama, para anbiya, para mursalin, sahabat-sahabat bukan macam kita, pelepah tamah je. Nah, sampai sahabat, alamak, dia nak mengadu, rumah dia kuat bobek. Nah, kuat dia sampai kat Sayyidina Umar nak bagi tahulah, wahai khalifah, isteri saya ni Allah, tapi belum sempat bagi tahu lagi. Dengar dalam rumah, bini Sayyidina Umar Al-Khattab ni lebih kurang aku, ya kata dia. Nah, melangkah balik. Sayyidina Umar Al-Khattab keluar. Mana sini panggil. Ada apa? Tu datang rumah khalifah tu, pemerintah negara tu datang tu. Panggil. Nah, panggil. Ada apa ni? Tak ada apa Rasul. Cakap betul-betul. Datang sebab apa? Gini, apa Umar Al-Khattab, saya ni nak buat aduan sikit lah. Rumah saya nak kurangkan sikit dia punya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, popek-popek dia tu. Habis kenapa tadi tak datang bagi salam, tak bagi tahu dekat saya? Saya hampir dekat rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya tengok bini Sayyidina Umar Al-Khattab pun lebih kurang saya. Nah, kuat popek. Saya tak jadilah. Memang betul lah fitrah perempuan macam tu. Itulah kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia yang basuh pakaian kita, dia yang melahirkan anak kita, dia yang menyediakan tempat tinggal kepada kita dan sebagainya. Maka hargai. Dalam urusan rumah tangga biasalah kan, mula-mula kahwin, okeylah mula-mula kahwin. Nah, kadang-kadang sebelum kahwin tu, nah, naik motor tu, ya Allah, rapat lu boyfriend. Nah, kadang-kadang naik motor tu 6 orang boleh duduk belakang lagi tu, punya rapat tu. Nah, alhamdulillah Allah Ta'ala takdir menikah 10 tahun, 20 tahun, masuk tahun 30, pergilah sembahyang maghrib, pergi kuliah. Nah, ya Allah, duduk jauh, ya Rabbi ya Karim, naik atas motor tu. Nah, Ustaz pernah tengoklah ada seorang hamba Allah, Pak Ji ni kan, dia pergi pasar, dia turun motor tu, dia biarkan je bini dia pegang helmet, bini dia pegang barang tu, macam penguin dia pula tengok ke belakang. Nah, tu kata dalam rumah tangga tu memang ada. Nah, kenapa dulu kita boleh naik motor dengan isteri kita, boleh rapat-rapat? Kenapa lepas kahwin tak boleh? Kadang-kadang datang ego, kadang-kadang datang takabur. Nah, perempuan kadang-kadang kalau naik motor dengan suami dia tu, pegang apa? Besi kat belakang tu. Pegang besi. Nah, tambah pula telekung tak buka pula. Masya Allah, macam hantu kat limah dia panggil kat belakang tu. Kan? Terbang-terbang habis dah. Nah, dulu peluk, sekarang tak peluk. Kenapa tak peluk?
Nah, suami kita peluklah. Tu atas motor tu untuk eratkan kasih sayang kita, kenapa tak peluk? Kadang-kadang ada satu jemaah tu jawab, "Ustaz, batal wudu." Mana ada batal wudu? Ustaz kata peluk, bukan seluk. Ustaz kata kalau seluk lain, peluk kan ada kain, ada baju dan sebagainya tu. Ini nak gambarkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang takabur. Sebab tu ada 4 perkara yang membawa dalam hidup kita untuk kita hampir iman dan Islam kita takwa kepada Allah SWT. Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertegaknya iman dan Islam kita, fa'alaikum bil jamaah, solat berjemaah. Jangan tinggal ni. Nah, bawa anak-anak kita, suasana dalam kawasan kita ni, solat berjemaah paling penting. Zaman Nabi SAW sebab ada seruan untuk pergi bakar, tapi Nabi tak buat. Pergi bakar rumah orang yang tak datang berjemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma Nabi kata, sebab aku tak izinkan kerana ada 2 golongan. Yang pertama wanita, yang kedua kanak-kanak. Tapi ada seruan. Tapi kita jangan pergi bakar rumah orang pula, buat hal betul. Nah, dengar ceramah ustaz pagi ni, ustaz semangat ustaz nak pergi bakar rumah orang. Jangan. Nah, walaupun dia tak datang, jangan buat hal. Nak cerita bagi pihak kita. Masa tak boleh dulu zaman PKP, ulama. Nah, bergaduh-gaduh dalam grup WhatsApp. Nah, ustaz cerita mana ni? Surau aku lah. Nah, saya berurusi surau. Nah, ada yang datang surat layang ada, ustaz ingat ni surau bapa ustaz ke? Kurang ajar betul. Nah, dalam sejarah hidup saya lah, saya tak pernah lah halau orang daripada duduk surau. Sumpah lillahi ta'ala, wallahi wa billahi wa tallahi. Tak ada lagi lah dalam hidup saya ni orang datang, bang minta maaf bang minta maaf banyak lah bang. Nah, bahkan merayu-rayu lagi. Masuk dalam grup WhatsApp, malam ni kita ada majlis ni. Hari-hari Allah Ta'ala takdirkan PKP. Tu dia. Kan? Oh ya Allah ya Rabbi, kalau semayang Jumaat tu, nah, pukul 11 dah berebut dah tu, 11 pagi tu. Ui ya Allah ya Rabbi, kadang-kadang semangat pun ada, sedih pun ada. Nah, zaman tak boleh, kita nak. Tetapi bila mana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu kedudukan yang besar, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang jaga solat berjemaah, Nabi sebut dia takkan miskin sampai bila-bila. Ni fa'alaikum bil jamaah. Islam dan iman tu tertegak daripada mana? Solat berjemaah. Nah, walaupun kadang-kadang solat berjemaah tak cukup 5 waktu, tak apa. Tetapi dalam 24 jam jangan tak sekali pun kita tinggal rumah Allah. Kadang-kadang semayang ke office berjemaah, tak apa. Balik kadang-kadang maghrib dah tak sempat, datang isyak, tak apa. Jangan tinggal kedudukan kita dalam 24 hours, 24 jam berjemaah kita tak ada. Nah, bahkan Nabi sebut orang yang jaga berjemaah, tuan-tuan tengok, walaupun dia punya gaji sikit tapi barakah. Kita tengok mak ayah kita dulu-dulu sudahlah. Hebat tak mak ayah kita? Kerja apa? Engineer, arkitek, offshore. Apa benda je ustaz? Nah, adalah kalau kat kampung tu cok kelapa sawit tu. Nah, ada yang potong getah. Habis-habis dulu orang tu mak ayah kita dulu paling hebat apa? Nah, mak ayah saya cerita tok tu paling hebat cikgu lah. Oh, kalau jadi cikgu tu macam jadi MD lah kat kampung tu. Nah, orang respeknya orang itulah paling tinggi lah tu. Nah, orang tua dulu habis apa tuan-tuan? Nah, kalau sebelah family rumah saya tu kutip kotak tu. Nah, cari tin-tin orang tua dulu nak hidup kan. Tapi kenapa hidup dia barakah? Kenapa tuan-tuan? Hidup barakah orang tua dulu. Nah, anak 8 orang steady, tak ada masalah kan. Makan duduk dekat bawah dulu kan. Ingat tak? Apa? Tika mengkuang tika apa? Nah, makan sama-sama. Nah, lepas tu dah selesai itu semua. Nah, mak kita ke siapa alung kita ke yang paling tua pergi dekat tingkap tu kebas. Datanglah ayam-ayam pula makan pula. Seronok. Betul. Dulu ya Allah, zaman saya ingat lagi tuan-tuan, tak ada gadget-gadget ni tuan-tuan. Betul.
petang dia main kahwin-kahwin. Tak tahulah berapa kali cerai dah ngajikan sebelah tu dah. Nah, cerai besok kahwin balik, besok kahwin balik. Seronok. Tapi hari ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau tengok sebilangan daripada tempat-tempat kita tuan-tuan, anak-anak kita, remaja-remaja kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jauh ke arah pegang gadget. Suasana tadi tu tak ada dah. Nah, walaupun Ustaz tengok suasana hari tu, Ustaz datang malam di surau tuan-tuan, ya alhamdulillah. Nah, anak-anaknya, pelajar-pelajarnya, remaja-remajanya, alhamdulillah. Sebab tu kedudukan yang paling utama salat berjemaah. Nabi tak suruh kita ajar anak kita puasa. Kita kalau tiba Ramadan, cuba tengok. Tiba Ramadan, puasa anak kita puasa, bagus. Nah, dulu kan. Kalau puasa penuh, abah bagi RM1. 30 hari, RM30 duit raya. Zaman saya kalau RM30 duit raya, macam 30 juta dapat. Punyalah semangat. Mak yang kita didik, baguslah. Kalau setengah hari, 50 sen. Abah tanda kat kalender, saya ingat ni. Nah, tanda. Okey, hari ni setengah hari. Long pula, okey penuh, RM1. Nah, tu. Baguslah tu. Bukan kata salah. Tapi sebilangan daripada kita, kalau tiba bab Ramadan, sakan. Alung tahan lama, tak tahan lama, dah pukul 2 dah ni, setengah hari boleh tak? Allah tak tahan lama, tak tahan. Alah puasa, tekan, bagus. Bukan Ustaz kata salah, tapi tak ada satu dalil pun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mendidik anak sehingga mudarat pada bab puasa. Tak ada. Nabi tak suruh. Ada tak boleh nak makan sebelum balik. Kalau ni cerita kadang-kadang anak 6 tahun, 7 tahun. Tapi yang Nabi tekan apa? Murru auladakum, Nabi kata. 7 hingga 10 tahun. Jangan lekangkan anak kita daripada jaga solat berjemaah. 5 waktu. Bukan asar, maghrib, isyak je. 5 waktu, 7 hingga 10 tahun. Nabi sebut kepada budak, iaitulah anak tadi tu, didikan mak dia boleh jaga 7 hingga 10 tahun. Dia keluarlah 15 tahun lagi ke, 20 tahun lagi ke, 25 tahun lagi ke, mengaji Amerika ke, Los Angeles ke, Bristol ke, UK ke, mana dia mengaji pun, dia tidak akan mudah-mudah tinggalkan semayang. Kerana roh dia terbentuk 7 hingga 10 tahun. Jangan main-main. Itu yang Sayyidina Ali kata, daripada kosong baru lahir sampai 6 tahun, didik anak kita macam siapa? Macam sultan, macam tuanku. Didik maksudnya apa? Ikut semua. Betul? Mana ada sultan nak boleh bantah? Ada? Beta hari ni teringin nak makan chicken chop. Tak boleh, gaut. Nah, siapa benda cakap dengan tuanku macam tu? Nah, hari ni teringinlah beta nak makan hari ni lobster dengan ketam, dengan udang, dengan sotong. Tuanku ni pelahap betul. Tak ada orang. Baik tuanku, insya-Allah kami akan sediakan sebentar lagi. Contoh. Kan? Macam itulah Nabi ajar. Selagi mana benda tak bertentangan dengan syarak lah. Nah, anak gitu, abah 5 tahun kan? 5 tahun. Abah nak beli kereta mainan tu lah, selagi tak mudarat. Adah lah, beli lain lah, banyak dah kat rumah tu. Nah, tapi memang tak ada. Cuba usahakan. Didik macam sultan, macam pemerintah. Apa yang pemerintah nak, ada tak dapat? Contohlah dia kata kawasan fasa 4 ke Sumar ni. Beta tengok fasa 4 ke Sumar ni cantik lah, beta tengok. Nah, beta sesuai dengan tempat ni. Tolong jual semua. Beta tak nak, beta nak buat istana kat sini. Siapa boleh larang? Nah, siapa boleh larang? Agak-agak lah nisbah. Walaupun kalau kita tengok, takkanlah sultan nak buat rumah kat sini. Dah naik istana, apa rumah-rumah, takkan nak buat istana pula kat sini. Nah, tapi satu sudut, dia nak apa? Boleh tak? Boleh. Macam itulah anak kita. Bah nak itu, nak ini, cuba tunaikan. Cucu kita, cuba tunaikan. Kecuali benda yang haram lah. Jangan 5 tahun tu pula, Tok, abah, teringinlah abah danghil 20 abah. Nah, kita pun okey. Nah, abah beli danghil 20. Jangan. Nah, memadai dengan apa benda selagi tak bertentangan dengan syarak. Tapi naik 7 tahun hingga 12 tahun. Nabi kata didik macam hamba sahaya. Apa tahu hamba sahaya tahu? Tak nampak sangat hamba sahaya dah. Zaman kita tak ada dah. Kita buat contoh bibit lah.
Nah, bibi kita, Bik, kejap lagi tolong buat breakfast ya. Baik bu, baik pak. Contoh, Kang Zuhur, Kang sekejap lagi tolong lap tingkap baik. Lepas tu tolong siram sikit pokok dekat luar. Lepas tu tolong tengok apa-apa yang patut ada pakaian tu tak lipat lagi. Contoh, lepas 1, 2, 3, 4 buat. Macam tu 7 hingga 10 tahun. Sayyidina Ali sebut didik itu paling terbaik. Tapi kita terbalik. Nah, bab solat, biarlah bang. Budak tu baru balik darjah 2 tu. Darjah 2 berapa tahun 8 tahun. Nah, kadang-kadang tak kira lah siapa-siapa pasangan kita ke. Nah, dah sembahyang asar dah. Biarlah abang ni ataupun mama ni, biarlah budak tu kan balik pukul 6 petang tadi. Dia balik letih lah tu kan, daripada pagi dia sekolah sampai petang ni pukul 6 dia letak beg, dia tertidur sekejap. Biarlah. Dah sembahyang asar ke angah tu? Sibuklah duk tanya solat. Budak tu pandailah, besok dah besar tertipu iblis laknatullah. Waktu 7 hingga 12 tahun tu taram dia cukup-cukup. Maksud ustaz, taram dia cukup-cukup tu apa? Ligan dia habis-habis. Lepas ni nak pergi mana? Nak tidur. Nah, lepas ni nak pergi main bola. Lepas ni nak itu, nak ini. Abah tak kira. Subuh tadi apa pasal patah sembahyang. Nah, sembahyang balik. Sekarang ni asar ni nak keluar. Abah nak keluar abah. Katalah Sabtu Ahad cuti budak-budak. Dah sembahyang ke pula? Kejap lagi lah lepas balik. Tak ada. Sembahyang dulu asar. Sebab apa? Sebab tu barakah untuk tua kita dulu. Nah, saya paling cukup takut sekali lah, pantang bapak saya lah, azan maghrib baru sampai rumah. Tobatlah tu. Nah, paling pantang lah, saya cukup takut tu. Kan? Maghrib tu baru terkial-kial nak balik. Siap lah tuan-tuan. Nah, dekat belakang tu confirm berkicap. Confirm. Nah, kita kuat main bola dulu nak. Tapi azan maghrib, abah kata sebelum azan dah sampai rumah. Ayah kata. Nah, sebelum, jangan lebih. Saya cukup takut tuan-tuan. Tapi ayah saya bukan ustaz. Mak saya bukan ustazah. Bukan ulama. Tak. Tapi dia didik cara orang tua-tua dulu didik. Nah, 7 hingga 10 tahun. Tapi hari ni parent hari ni tak bawa. Sibuk kerja pagi, petang, siang, malam. Tu saya bahas lah. Sibuk 24 jam sampai mati pun sibuk. Nah, tapi orang yang ada perasaan takut kepada apa yang Nabi sebut penyakit wahnu. Apa wahnu? Wahnu apa Nabi sebut? Penyakit akan kena umat aku di akhir zaman. 2 penyakit wahnu. Bukan apa Wuhan. Wuhan tu Cina tu. Wahnu. Apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatil maut, Nabi sebut. Penyakit wahnu ni akan terkena kepada penyakit umat aku di akhir zaman, iaitu penyakit cinta kepada dunia, takut akan mati. Akan kena penyakit umat aku. Nah, takut mati ustaz pun takut. Masalahnya dia cinta dunia dulu. Dunia tu dibawa masuk dalam hati. Nah, anak-anak majlis ilmu, kalau bab tuition jangan main-main. Nah, tapi kalau bab mengaji Quran, bab bawa datang malam-malam, lebih kurang lah. Tapi tuition matematik, baguslah tu. Bukan kata tak perlu, tapi bab pendidikan di dalam rumah Allah. Nah, bab tu Nabi apa Sayyidina Ali sebut 7 hingga 10 tahun jangan ambil mudah pada anak-anak itu, bawa. Cuma kontrol kalau bising. Biar dia datang. Kadang-kadang dia datang, Allah saya pernah. Nah, sembahyang sebelah budak, Allah Akbar. Mula-mula rakaat pertama dia menghadap Kaabah, betul kiblat. Naik rakaat kedua pula masjid Nabawi pula dia punya menghadap. Nah, rakaat ketiga pula kutub selatan pula dia menghadapnya. Nah, naik pula rakaat keempat Masjidil Aqsa pula dia menghadap. Nah, Allah Akbar, mula-mula sembahyang betul batu pandang sana. Nah, kadang-kadang dia punya takbiratul ihram tu. Budak tu dia dah 1 ke 6 tahun dah. Takbiratul ihram dia, Allah, besar kapal lah kat takbir. Allah Akbar. Biarkan. Tengok kanan, tengok kiri kadang-kadang. Nah, lepas tu kadang-kadang dalam solat tu bagi tahu dah jangan lari-lari. Kadang-kadang dia lari sekejap. Budak-budak, lepas tu dia masuk balik. Nah, kontrol. Nah, setakat lari sikit-sikit. Ataupun waktu tengah wirid tu budak-budak lari biasa. Jangan kita tengking, jangan kita marah. Warning saja. Pergi main luar. Abah kalau macam ni abah tak bawa dah lah. Nah, kadang-kadang anak 5 tahun, 6 tahun aja satu kan. Abah kalau macam ni minta maaf, abah tak bawa dah. Budak-budak biasa nak pergi. Nah, tak bawa dah. Abah dah cakap dah, waktu solat, waktu kuliah, duit elok. Budak-budak lagi, biar.
Bukan biar tu dengan makna biar apa, warning dah pergi main kat luar. Nah, biasa budak 5-6 tahun lagi, 50 tahun lagi luar biasa. Nah, ustaz nak lari. Ustaz nak try. Itu alamat sakaratul maut nama dia tu. Nah, try lah tak lari dalam surau ni ustaz. Nah, jadi sebab tu apabila didik anak-anak tu jaga solat. Okey, dan naik kepada umur 13 tahun, Nabi sebut apa? Sayyidina Ali pesan pada kita, 0 hingga 6 macam pemerintah didik, macam sultan, macam tuanku. Nah, nak apa semua bagi, semua tunaikan. Naik 7 hingga 12 pula, hantam kau-kau. Pagi sekolah rendah, petang sekolah agama, mengaji malam Quran. Biarkan waktu tu. Biar dia letih betul-betul. Bukanlah sampai kita kata mendera, tak, letih. Orang tadi dah pergi sana dah, abah suruh solat lagi. Biarkan. Kerana itu ruh dia akan bawa. Nabi sebut mana dia keluar nanti 20 tahun 30 tahun, dia takkan ambil mudah bab solat. Ada perasaan dia kalau jauh sesat pun dia akan patah balik dalam rumah Allah. Sebab tarbiyah 7 hingga 10 tahun. Ini barang bukan main-main. Nah, oh sakit, Ahmad tu sakit boleh solat duduk. Dia tak macam puasa. Puasa jangan. Doktor bagi tahu, encik ni baru lepas buat pembedahan bypass besok tak kena 1 Ramadan encik jangan puasa lagi selama 3 hari encik jangan puasa. Sebab kita nak tengok saluran encik kena makan ubat cair darah, apa gerbak-gerbuk semua dah. Wajib dengar cakap doktor pada bab solat, pada bab puasa. Wajib dengar. Oh tak boleh ke ni? Tak boleh sebab cik kena makan, ada skedul dia, ada jadual dia. Pukul 8 pagi cik kena makan ubat ni. Nah, pukul 12 pula cik kena makan ni sebab kita baru buat bypass. Nanti apabila hari ke-4 ke-5 nanti datang medical check up, kita tengok balik kalau kata nak puasa. Tapi untuk 3 hari, 1, 2, 3 Ramadan tak boleh. Sebab cik baru buat bypass malam. Contoh ni ustaz cerita ni. Wajib dengar. Jangan puasa, hukum diharam. Nah, sebab boleh bawa mudarat, kecuali sikit-sikit tu lain. Doktor tak boleh adjust ke doktor kalau malam saya makan ubat ni. Apa ilmu yang saya ada memang kena makan ikut waktu ni. Kalau tidak saluran pernafasan pakcik akan jadi masalah. Contoh, maka kena taat pada perintah doktor. Dia panggil tabib dalam kitab. Tapi bab solat tak ada excuse. Solat tak boleh. Janji orang tu jangan gila je. Dah. Dia sakit macam mana pun wajib sembahyang. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, pakai kita kata baring. Baring pula 3. Sebelah kanan menghadap atas, sebelah kiri dia panggil lambung. Lambung. Nah, semayang atas lambung. Ada orang dia tak boleh macam ni tegak, lambung kanan. Boleh? Macam kebumikan jenazah, lambung kiri. Boleh? Ustaz tak menghadap kiblat macam mana ustaz? Boleh tak menghadap kiblat? Tak boleh. Memang tak lepas ustaz. Lepas tu semayang saya menghadap atas lah. Sah. Lepas tu kita semayang bukan semayang sembah Kaabah tu. Tu kiblat ada orang kata, kau pun lebih kurang juga lah dengan agama aku, sembah bangunan juga, sembah petak tu juga Kaabah. Kita kata bukan sembah Kaabah, itu arah kiblat. Kalau orang semayang baring, mana kiblat dia? Atas. Dia baring betul-betul, tak boleh sebelah lambung kanan, tak boleh sebelah lambung kiri. Orang yang duduk atas apa tilam tu, atas apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, katil hospital, semayanglah Allahu akbar, dada menghadap langit, menghadap siling. Mana ada kiblat di atas? Sah. Sebab itu yang termampu untuk dia. Nampak? Tak boleh semayang cara apa? Pakai mata. Nah, pergerakannya itu tadi adalah buka dengan tutup. Tak kira nak mula dengan tutup lepas tu buka, ataupun nak mula dengan buka baru tutup. Boleh? Ni dia panggil kelopak mata. Nak mula-mula buka, contoh Allahu akbar, mulut pun tak boleh nak cakap dah, pipe tiup semua buka Allah, isyarat. Nah, lepas tu rukuk, pejam. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Buka, sami Allahu liman hamidah. Tutup, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, okey, tak ada setengah-setengah. Ada satu jemaah, ustaz, bukan ke rukuk tu apa mata tu sikit itu steam nama dia tu. Nah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tak ada, tutup je perhabis.
Nah, dibayangkan Allahu Akbar kan, kalau kita sembahyang duduk kan rukuk tu sikit. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, sujud tu lebih. Dia duk bayangkan, oh ustaz, maknanya kalau buka main guna isyarat mata tu okey, mula-mula buka. Lepas tu rukuk steam setengah-setengah tu ustaz. Bukan, tutup je berhabis. Nah, masuk kepada yang ketiga, hati saja. Langsung tak boleh buka mata apa semua. Nah, langsung tak boleh buka, tapi otak ingat. Otak jalan. Nah, aku tahu ni aku kat hospital, mulut tak boleh bercakap. Nah, tapi tahu. Nah, oh sekarang dah masuk Zuhur dah mama Zuhur, ada orang datang bisik. Nah, wajib sembahyang. Boleh? Dia bab solat dia tak ada excuse. Tetap kena solat juga. Tapi hari ni berapa ramai bermudah-mudah daripada bab solat. Tambah-tambah solat berjemaah. Ya, tapi bab puasa kita bersungguh-sungguh. Bab solat tak ada excuse. Nah, doktor pun cakap, pakcik, pakcik baru buat bypass tu, jangan semayang banyak-banyak. Zuhur pun kalau boleh jangan semayang. Asar, maghrib, isyak. Tu doktor mabuk ketum. Nah, tak ada. Saya pun tak pernah dengar doktor cakap macam tu. Nah, sebab semayang tahu tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring. Tapi kalau doktor cakap, pakcik, tolong pakcik jangan puasa besok 1 Ramadan kan? Tadi dah umum kan? Lepas tu 2-3 Ramadan, setakat ni 3 hari jangan sebab kita nak tengok darah, jantung pakcik, pernafasan, wajib kena dengar. Sebab tu jaga solat berjemaah. Bahkan Nabi sebut tidak akan miskin sampai bila-bila. Boleh? Tak akan miskin, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, orang jaga berjemaah. Maksud apa takkan miskin, ibu-ibu? Cuba jawab dengan ustaz sikit. Tak miskin tu apa? Kaya-raya ke? Bukan, barakah. Tulis sikit dekat kitab, kat kertas tu, kat buku tu. Orang jaga berjemaah, nikmat Islam dan iman dia dapat, bukan dia tu jadi kaya raya. Barakah, cukup. Itu Ustaz kata macam orang tua kita dulu kan? Dulu tengoklah subuh tu kayuh basikal laki bini dah. Orang tua-tua nenek kita dulu tu sebelum subuh bunyi dah dekat dapur tu, ketang. Nah, kadang-kadang masak ke apa ke dah siap dah. Balik sekejap lagi bawa kepada suami ataupun suami datang. Oh, memang barakah dululah. Boleh? Jadi sebab tu bila mana jaga solat berjemaah bukan jadi kaya, tapi cukup. Lepas tu kalau ada anak-anak ibu-ibu, bah duit tak cukup lah bah, itu inilah bah, tekankan sikit buat berjemaah. Mak duduk rumah kau hari tu 2 minggu masa bini kau bersalin. Nah, mak tengok asar kau tak bagi, maghrib kau tak bagi, isyak pun kau tak ada. Nah, melanguk depan TV tu ha. Nah, melanguk main telefon tu ha. Kau pergilah semayang dulu ha, 5 minit 10 minit. Nah, lepas tu kau masuklah balik. Tekankan sikit. Boleh? Bukan sebab tak ada duit, jangan tipu. Jangan bohong. 4 bulan dalam perut mak Allah Ta'ala tetapkan jodoh, ajal maut, rezeki, qada dan qadar. Yang tak adanya keberkatan. Betul? Oh, cari tak cukup-cukup pun. Sebab apa? Datang Jumaat saja. 1. Yang kedua, 725 tu. Nah, yang kedua, orang dapat nikmat Islam dan iman, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, iaitulah orang ni tadi memberi manfaat kepada orang yang lain. Hidup dia. Nabi sebut, siapakah manusia khairun nas min ahlikum? Sahabat tanya, mana manusia yang paling terbaik? Nabi jawab, orang yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Apa yang dia boleh? Tuan-tuan boleh apa? Nah, tolong apa? Saya dalam bidang mengajar ustaz. Oh, matematik. Cubalah beri manfaat pada ahli qaryah. Ada cikgu-cikgu. Okey, kita buat kelas tapi dekat surau. Nah, kita buat 8 pagi sampai 9 pagi. Contoh, apa manfaat boleh? Kan? Allah Ta'ala bagi. Ni surau, ada boleh jadi muazzin, ada boleh jadi imam, ada boleh jadi siap. Kan? Betul? Masing-masing lah ada kelebihan. Manfaat berikan kepada orang. Nah, ada yang boleh sedekah. Betul? Kan? Sebab tu kedudukan masjid surau kita, alhamdulillah. Betul? Seronok tuan-tuan yang rahmati Allah. Kalau kat Selangor ni hidup, alhamdulillah. Betul? Masjid kita, surau kita happy, majlis ilmu. Nah, lepas tu facilities terbaik. Tengok ni kipas besar ni. Ini kalau jatuh ni mendapat aku ni tuan-tuan. Kan? Kipas besar selesa. Dulu lah masa ustaz ceramah dulu 5-6 tahun dulu tu, kursi kat belakang tu, kursi hijau, kursi putih tu.
Nyandor tu. Mana ada? Betul? Kursi hijau putih tu. Ustaz tak pernah duduk. Datang ceramah, tengok selalu. Satu hari tu ustaz duduk. Sedap pula lah tuan-tuan. Nah, Allahumma salli. Itu yang dalam kuliah pun boleh syahid tu. Tahu syahid? Bukan syahid bila perang. Syahid kerah jadinya. Sedap. Fasiliti seorang bagi tu. Alhamdulillah. Nah, apa lagi nak dekat masjid surau kita? Nah, silap-silap lah tuan-tuan. 5 tahun lagi, kursi tu tak ada dah. Ada kursi Ogawa pula kat belakang. Nah, nampak? Kelebihan Allah Ta'ala bagi. Masing-masing boleh memberi manfaat kepada masing-masing. Nah, jangan kata, Allah dia ni jadi tu je, infak je. Nah, berjemaah tak datang. Jangan kita cari keburukan orang. Nah, sambil tu ajak dia untuk datang majlis ilmu. Masing-masing ada kelebihan. Bahkan manfaat itu diberikan di atas apa kemampuan dia. Nabi sebut, siapakah? Sahabat tanya, siapakah yang paling baik? Khairun nas min Ayub. Daripada kalangan kami ni Rasulullah, siapa? Dia berbakti pada mak ayah ke, dia masuk medan perang ke, dia sedekah ke. Nabi sebut, dia boleh bagi manfaat kepada orang lain, dan dikala dia ada, orang selesa dengan dia. Orang berasa selamat. Kalau dia ada tu, dia memang tolong tu. Nah, dia pegawai apa? Dia kerja MPKJ. Lepas tu, saya nak mohon tapak niaga ni. Nah, tak ada orang kenal lah. Tak apa, boleh. Saya mudahkan. Nah, boleh minta apply ke apa-apa borang. Saya boleh. Jom pergi. Sempat saya kerja. Contoh. Nah, ustaz pula. Boleh dalam bidang apa? Dalam boleh kitab. Dalam bidang Quran. Dalam bab mengajar. Nah, dalam bab hadis. Siapa nak mengaji? Nah, selain daripada kuliah maghrib, ustaz boleh tak kita orang ada waktu khas ustaz? Kita orang nak duduk betul-betul. Cuba bagi manfaat yang terbaik. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. 2. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kedudukan Islam dan iman kita, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Yang ni di antara yang paling utama yang Nabi tekankan kepada kita, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Nombor 3 ni. Nah, kedudukan Islam dan iman kita, iaitulah istiqamah. Nombor 3 ni, jangan main-main. Sebab Nabi sebut, ada umat aku di akhir zaman nanti betul-betul sebelum dekat dengan kedatangan Dajjal, malam dia kafir, siang dia Islam. Ada orang tu pula, siang dia tu Islam, malam dia tu kafir. Apa maksud Nabi kafir tu? Jangan mudah-mudah tuduh orang kafir. Cakap orang ni kafir, jangan. Atau suruh ngaji. Yang Nabi kata akhir zaman umat aku akan terjerabak, malam Islam, siang kafir. Siang Islam, malam kafir. Terbalik. Yang kawan ni malam, sembahyang tahajud apa semua. Nah, siang kafir. Kafir tu bukan murtad. Kafir tu cara hidup dia. No, lifestyle dia. Ni nak istiqamah bayar. Malam alhamdulillah sembahyang tahajud, baguslah. Tapi siang, orang cakap jangan buat konvensional, bank konvensional tak boleh, riba. Tak apa, janji menguntungkan kita. Tak boleh ni, luluskan judi ni. Tuan sebagai orang besar ni tak boleh. Alah, cukai berapa banyak ni. Sibuk halal haram. Yang penting negara kita maju. Maju atas jalan maksiat. Belum ada sejarah orang yang lawan perintah Allah menang. Belum ada dalam sejarah. Perang Khaybar, perang Khandaq, perang Uhud. Tak apa. Tapi malam jangan cerita. Nah, solat berjemaah jaga, baguslah. Baca Quran, baguslah. Bukan kita cari yang betul dia. Bukan kita suka cari yang apa yang dia buat dalam manfaat. Tapi kenapa siang macam tu Cara hidup. Bukan kafir tu dia peluk kafir, tak? Bukan dia peluk kafir. Siang Islam, malam kafir. Malam Islam, siang kafir. Kafir tu yang Nabi sebut tu bukan dia pergi sembah patung berhala. Bukan dia pergi kata Nabi Muhammad ni gila, Allah Ta'ala ni bodoh. Bukan. Yang Nabi sebut tu cara hidup. Nah, betul? Siang alhamdulillah. Siang semayang, sedekah, cari rezeki. Malam, na'udzubillah min zalik. Nah, malam dengan zinanya, dengan minum araknya, dengan bunuh orangnya, dengan ya Allah. Ni nak istiqamah tu payah. Kan? Macam mana yang ustaz sebut sebelum ni kan, cara kematian ustaz yang meninggal kuliah subuh. Ustaz sebut dia ustaz datang 2 minggu ke 3 minggu lepas ustaz datang.
Husnul khatimah akhir itu mahal betul lah. Nah, bagaimana pengakhiran dia itu tadi, dia sebut kalimah Allah di akhir hidup dia. 3, dan yang terakhir, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu ayah sekalian, sebelum kita berhenti pada pagi subuh, pada pagi Isnin ni tuan-tuan, ini paling besar sekali. Nombor 4 ni paling utama. Okey, nikmat iman dan Islam Allah Ta'ala beri pada kita. Apa dia? Pegang ni sampai mati-mati. Bila-bila. 1, jaga solat berjemaah. Ustaz dah sebut tadi dah. Nah, jangan bermudah-mudah bab solat berjemaah. Boleh? Kan? Jaga betul-betul. Nombor 2 Ustaz dah cerita, nombor 3 Ustaz dah cerita dah. Nombor 4 ni paling penting. Islam dan iman kita ni tuan-tuan, jangan pernah rasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini nombor 4. Paling penting, pergi mana-mana lah. Duduk dah tempat mana-mana, jawatan apa pun, jangan pernah kita rasa diri kita lebih baik dari orang lain. Faham ke tidak? Jangan pernah rasa orang anggap lain. Itu pedulilah. Ustaz tu ceramah, dia jadi imam, dia jadi pengurusi. Biarlah. Tapi jangan pernah kita rasa diri kita tu lebih baik daripada orang lain. Kerana, dengar elok ni Ustaz Amsal ni, kerana iblis, waktu dia tak boleh buat jadi kita jahat, dia akan buat kita jadi orang baik. Boleh? Iblis tak boleh buat kita jadi jahat, dia akan buat kita jadi orang baik. Tak boleh buat jadi jahat macam mana? Contoh, Ustaz nak tanya lepas ni, siapa teringin nak pergi kasino judi pula lepas ni? Ada? Cuba angkat tangan sikit. Ke lepas ni nak pergi beli, Ustaz lama tak kena kasbut Ustaz, sedap juga lepas solat subuh ni. Ada? Siapa? Cuba angkat tangan, Ustaz nak tengok sikit. Kalau ada aku baling aku tak tisu dia. Tak ada. Sebab iblis takkan buat kita macam tu. Betul? Dia tahu standard yang datang ni. Takkanlah nak berzina pula, takkanlah nak berjudi pula yang datang surau ni. Betul? Takkanlah yang datang subuh berjemaah ni nak minum arak pula. Hatu Ustaz kata tadi. Nombor 4 ni keseluruhan. Jangan pernah rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Ketika iblis tak boleh jadikan kita jahat, dia akan jadikan kita orang baik, sehingga kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang. Itu kesilapan sebesar. Boleh? Kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa. Kata ulama di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, itulah di antara maksiat paling besar. Maksiat paling besar daripada sudut hati. Duduk seorang-seorang, orang tak ada tu slow. Tabarakalladzi biyadihil tapi dan orang datang, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Punya sedapnya baca hawa betul. Nah, waktu orang tak ada, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'. Sebab ada perasaan nak tunjuk dia lebih baik daripada orang lain. Nah, teruskan usaha cantik tapi dia anggap diri dia lebih baik. Apa yang dia buat? Iblis tak apa. Dia tak cocok daripada benda-benda jahat. Dia bisik, kau tengok kau jadi imam. Tengok imam nombor 2. Tengok imam nombor 3. Kau bagus jadi pengurusi. Kau tengok pengurusi timbalan kau. Kau tengok lain. Mula merasa diri tu lebih baik daripada orang lain. Iblis dia tak boleh buat kita jadi jahat. Sebab Alhamdulillah kita mengaji. Tapi ingat, iblis di antara makhluk yang cukup-cukup licik. Betul? Sebab tu kalau kita tengok berhati mengaji, orang politik dia kelahi dengan orang politik. Iblis ni dia akan buat sama-sama. Orang berniaga dia akan hantar sihir menyihir dengan orang berniaga pula. Ustaz dengan ustaz dia akan hantar perasaan hasad dengki pula. Betul. Sama-sama. Dia jarang ustaz bergaduh dengan pemain kereta, jarang. Nah, apa hal pula nak bergaduh dengan pemain kereta ni? Apa sebab ni? Jarang. Nah, pengurusi bergaduh dengan orang nyuruh pisang kat depan tu. Jarang. Mungkin tu ada something wrong lah tu. Dia akan sama-sama. Pengurusi dia tak ngam dengan yang ni. Jemaah tak ngam dengan jemaah.
Ketua kampung, ketua penduduk dia tak ngam dengan sama-sama dia. Nah, iblis punya licik. Pengarah dengan pengarah. Dia jarang pengarah benci kelahi dengan makcik kantin kat bawah. Jarang. Dia sama-sama level. Nah, sebab itu iblis dia akan cocok kita, dia akan pergi kepada kita, pecah lagi orang Melayu, bagus. Gaduh lagi. Nah, pecah lagi umat Islam. Biarkan, kau kata aku kata kau, bagus. Aku tepuk tangan kat belakang. Cantik, buat. Sebab apa? Masing-masing merasakan diri masing-masing lebih baik daripada orang lain. Maka sebab pagi inilah Ustaz nak sebut untuk kita ambil sedikit kelebihan, sedikit manfaat untuk kita bawa dalam hidup kita. Semua pinjaman. Betul? Benda pun semua pinjaman. Kau usah duk sembang lah. Nah, macam mana hebat pun kita. Harta, kekayaan, pangkat, darjat, kemasyhuran, semua itu adalah sementara sahaja. Yang akan bawa, bagaimana yang Ustaz sebutkan nombor 2 tadi tu, kau bagi ke tak manfaat kepada orang lain? Kan? Bagi ke tidak? Istiqamah nombor 3. Nah, nombor 2 tu, kau bagi ke tidak? Apa yang ada? Ada sudut harta, ada sudut keuangan, nah, ada sudut tenaga, nah, ada sudut pangkat. Bantu agama Allah. Mudah-mudahan insya-Allah pada pagi yang barakah ini Allah Ta'ala pinjamkan kita. Nanti ada rezeki, nanti kita sambung lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan yang baik tu datang daripada Allah, salah dan silap tu datang daripada Ustaz sendiri. Alhamdulillah, hampir sejam lebih kita bersiaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita, insya-Allah. Nanti kalau ada rezeki, nanti kita sambung lagi pada perbahasan yang seterusnya, iaitulah bagaimana umat Islam akan rosak disebabkan 4 perkara. Dia panggil penyakit-penyakit terdahulu. Nanti insya-Allah kalau ada kelapangan nanti kita bertemu pula. Nah, bagaimana kata Nabi, umat aku akan datang perangai dia sebiji macam orang-orang dulu. Nah, sebiji tu bukan benda yang baik, benda yang buruk. Nah, nanti dia akan cerita, kalau bab seronok, bab hiburan, ulama. Dia akan cerita nanti. Nah, wal bataru. Nah, al-asharu wal bataru wat takatsur. Banyak seronoknya, macam-macam lah. Nah, sehingga bawa kepada maksiat. Nah, kumpul harta, gila babi punya banyaknya, sampai kedekut nak keluarkan zakat. Nanti dia akan ceritakan pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan, sekali lagi Ustaz mohon maaf, tiada rezeki, nanti kita sambung pada kuliah akan datang. Aqulu qouli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina. وردنا وارض عنا يا مولانا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.